Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kes Penko. Apa sebenarnya maksud penafian yang dibuat oleh Mahyadin Mat Yassin? Apa maksud penafian yang dibuat oleh Mahyadin sedangkan SPRM tidak pun kata apa-apa, tidak pun sebut nama Muhyiddin kah, tidak pun mendakwa Muhyiddin atau tidak apa-apa pun kepada Muhyiddin. Tapi apa maksud penafian itu dibuat? Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mempersoalkan maksud penafian yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kes Penko sedang berhas Penko. Lucu. Beliau menegaskan tiada kenyataan pun yang mengandaikan pengurusi Perikatan Nasional PN itu terlibat dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan oleh Penko kepada kerajaan. Tak ada pun. Kenapa mau nafi? Menurutnya, beliau hanya membuat kenyataan umum dan tidak pernah mengaitkan Mahyadin dalam kes berkenaan. Jadi apa maksud dia sebenarnya, kata Azam Baki? Saya hanya membuat kenyataan isu Penko. Apabila ditanya media sama ada beliau akan dipanggil. Saya menyatakan tidak menafikan maupun tidak menolak. Panggil Muhyiddin beri keterangan, namun iahnya sungguh-sungguh bergantung kepada siasatan daripada pegawai penyiasat SPRM. Lucu. Jadi saya sebenarnya tidak mengatakan serta tidak membuat sebarang andaian mengaitkan Muhyiddin dalam isu Penko. Jadi katanya itu satu perkara biasalah. Bila kita membuat kenyataan tentang kemungkinan yang akan berlaku dalam siasatan SPRM, katanya. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas majlis perasmian pejabat SPRM di Cawangan Mersing pada hari ini. Terdahulu Mahyadin Mat Yassin yang juga adalah Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu menafikan dakwaan bahawa beliau terbabit dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan kepada Penko. Apa yang dia nafikan sedangkan tidak pun Azam Baki kata dia terlibat atau apa. Saya pun tidak tahu apa yang dia nafikan. Mantan Perdana Menteri itu berkata, sehingga kini tumahan jahat itu berlegar di media massa dan media sosial tanpa butiran lengkap. Bagaimana beliau terbabit dalam perkara terbabit dan salah laku berkenaan? Memanglah, tidak siapa pun cakap yang kamu terlibat. Azam sebelum ini berkata SPRM akan memanggil Mahyadin memberi keterangan jika ada keperluan. Jika ada keperluan berbuat demikian bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Jadi katanya oleh sebab itu saya katakan kalau ada keperluan saya serahkan kepada pegawai penyiasat untuk memanggil sesiapapun termasuk Muhyiddin, kata dia. Pada Khamis lalu, itu 22 Februari, saya menyatakan beberapa saksi sudah dipanggil memberi keterangan termasuk bekas Menteri Keuangan yang terbabit dalam pemberian kontrak Penko. Saya juga pada ketika itu katanya menyatakan tidak akan menolak memanggil sesiapa sahaja yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan. Itu kata Azam Baki. Dia tak sebut pun Muhyiddin ada terlibatkah, tiada. Dia kata bergantung kepada siasatan. Jadi yang dinafikan apa? Tidak tahu, tidak paham. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema channel. Ampun tuanku, ribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Daulat tuanku, dikarhayu tuanku yang di Pertuan Agong. Inilah yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Agong akan bertitah.
Agung akan keluarkan titah kepada 222 ahli parlimen. Kita tengok selepas ini adakah berani bangkang, adakah berani untuk cuba persoalkan lagi. Jangan sampai jadi penderhaka. Agung akan bertitah kepada ahli parlimen dalam sesi ini. Sesi parlimen ke-15 untuk panggal ketiga yang dibuka pada Isnin 26 Februari. Bila besok. Bakal menyaksikan titah pertama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ini adalah sesi pertama yang akan menyaksikan Sultan Ibrahim akan mengeluarkan titah kepada badan legislatif. Berdasarkan kalender di laman web parlimen, sesi ini akan berlangsung selama 19 hari. Bermula pada 26 Februari sehingga 7 Mac dan diikuti oleh sesi penggulungan oleh Kementerian selama 4 hari bermula dari 11 Mac. Sesi ini juga akan menyaksikan satu pembentangan rang undang-undang, yaitu seperti pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 dan juga rang undang-undang untuk pembentukan sebuah badan kawalan sempadan. Badan kawalan sempadan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober tahun 2023 yang lalu ialah sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan pertahanan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan negara Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sendiri tidak sabar sudah sebenarnya. Saya excited sebenarnya untuk menunggu titah daripada Agung ini yang akan berlaku besok. Pertama yang menjadi perhatian, pastinya menjadi perhatian rakyat, apakah legasi daripada Agung yang lalu, legasi untuk memastikan rasuah dihapuskan, itu akan diteruskan. Pertama. Kedua, apa titah Agung selepas ini berkenaan dengan percubaan untuk mahu rampas kuasa, mengguling kerajaan yang menyusahkan rakyat. Seterusnya yang kita tengok nanti adalah apa titah Agung tentang ekonomi perpaduan negara Malaysia. Apa titah Agung untuk perbuatan manusia yang suka memfitnah. Dan paling penting pastinya kita menantikan nasihat-nasihat titah daripada Agung sendiri kepada 222 ahli parlimen. Harap-harap semuanya ikut apa yang Agung titahkan nanti. Bagaimana dengan anda? Adakah anda juga seperti saya excited untuk menunggu titah daripada di-Pertuan Agong ini? Kita harap, kita berdoa semoga di-Pertuan Agong akan diberikan kesihatan, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjadi ketua negara Malaysia yang hebat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun, daulat tuanku.